Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi hormati Ustaz pengurusi majelis, yang dimuliakan pengurusi ahli yang terkuasa masjid, imam-imam Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana memberi peluang, memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan dipilihnya kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang dapat mampu sampai ke rumah Allah di saat pagi yang bahagia, yang ceria ini. Tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara tanda-tanda nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apabila diberinya kita taufik, kita dapat berada di tempat yang Allah nak tengok kita ada. Itu yang dikatakan salah satu daripada definisi takwa. Sebagaimana kata di para ulama, ada yang mengatakan ini kata-kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad kata, alla yaraka haitsu nahak. Takwa itu kira-kira kita jangan nampakkan kita duduk di mana tempat Allah larang. Di mana tempat Allah larang, jangan letakkan kita di situ. Maknanya kita tengok di tempat maksiat, tempat mungkar. Wala yaftaqiduka haitsu amaraka, dan jangan kita hilang daripada tempat yang Allah nak suruh kita ada. Ini definisi yang menarik, sebagaimana kata nisbahkan kata-kata ini kepada Imam Daud At-Tai, dan juga daripada kata-kata Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahumullah. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan apa kelebihannya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam tazkirah ringkas ini kita cuba bincangkan. Takwa biasa kita dengar, dan menjadi kewajipan kepada para khatib memperingatkan para jamaah setiap minggu, setiap khutbah, kewajipan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ittaqullah. Kalau tak sebut, tak jadi. Kena sebut kata itu. Cuma kadang-kadang kita ingat tak ingat dia punya makna definisi takwa. Takwa ambil daripada perkataan al-wiqayah. Yang ada pen, ada kertas tu boleh tulis. Takwa ambil daripada perkataan al-wiqayah, artinya menjaga diri daripada benda-benda yang membahayakan kita. Kita kata kalau bahaya setakat atas dunia ni, paling jauh kita akan pergi ke mana? Mana kita akan pergi? Kubur. Habislah setakat tu untuk perjalanan dunia. Kerana kubur itu dipanggil alam barzakh, artinya alam pemisah di antara kehidupan dunia dan akhirat. Alam pemisah di antara dunia dengan akhirat, nama dia kubur. Duduk atas dunia, kan kubur tepi rumah kita, tepi masjid kita, dalam qaryah, dalam taman kita ada kubur. Tetapi al-maqbur, orang yang duduk dalam kubur itu, dia punya muamalah dia, muamalah akhirat. Muamalah akhirat. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam kubur. Semua yang berlaku dalam kubur itu kita hanya boleh tahu daripada wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ana sambil-sambil bergurau, saya kata di zaman moden ni ada lagi hak tahu di alam kubur. Siapa dia, tuan-tuan? Penerbit drama Tanah Kubur, dia aja tahu. Pada tu dalam drama Tanah Kubur punya khurafat, ada belakang dalam tu. Orang masuk kubur, ni keadaan
Subhanallah. Jadi itu dipanggil at-taqwa dengan makna al-wiqayah, penjagaan daripada perkara-perkara yang membinasakan, yang berbahaya, itu takwa. Maka kata di para ulama, makna dari sudut makna definisi syaraknya, taqwa an taj'ala bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajizan. Hendaklah kamu jadi di antara engkau dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tembok pemisah, dinding. Itu makna takwa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna, ataupun disebut al-imanu hahuna. Iman ditunjuk dalam hati. Sebab apa? Sebab itulah punca segala-gala baik tak baik kita ni. Apabila hati manusia itu beriman dengan benar-benar kepada Allah Ta'ala, maka dia akan jadi manusia yang baik. Biasa khatib sebut, bila sebut takwa, dia kata iaitulah melakukan semua perkara yang disuruh dan menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang. Semua definisi ini betul belaka, bertepatan dengan apa yang dikehendaki daripada takwa. Sebab takwa itu wiqayah, artinya pemisah, penghalang, penjagaan daripada benda yang berbahaya. Ada sebahagian ulama salaf dia sebut apa? At-taqwa, apa makna taqwa? At-taqwa itu al-khawfu minal jalil, rasa takut, gerun kepada Allah al-jalil, yang maha berkasa. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan Quran yang diturunkan kepada kita. Wal qana'atu bil qalil, rasa memadai dengan sedikit apa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri rezeki banyak ni, kita kata Alhamdulillah, tak tamak kita, tapi tidak meninggalkan usaha. Jangan pula kata saya dah zuhud dah sekarang ni. Kerana itu para jemaah sekalian, ada dua perkataan yang hampir tapi berbeza. Contohnya, orang ni dah insaf, lama dah dia lara dalam hidup atas dunia ni, umur dah akhir-akhir ni, dia kata saya sekarang ni sudah ingin meninggalkan dunia, ingin meninggalkan dunia. Berbeza. Satu lagi dia kata, siapa tu? Ada orang meninggal dunia atau mati. Meninggalkan dunia artinya dia telah keluarkan kecintaan dia kepada dunia dalam hati. Itu makna meninggalkan dunia. Sebab kita nak tukar channel, semua amalan yang kita nak buat menjurus kepada akhirat. Kenapa buat ni? Allah, saya dulu kerja banyak sana sini, sekarang ni saya duduk kerja di masjid, cuci masjid, atur jadual, tutup program, itu semua kerja akhirat. Walaupun tak ada gaji, tapi kita rasa happy, rasa bahagia, rasa suka. Sebab kita telah meninggalkan dunia, artinya meninggalkan perkara-perkara lara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Berapa dah itu? 3. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, bersedia untuk hari keberangkatan menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi takwa itu 4 komponen: takut pada Allah, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Quran, dan juga masuklah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasa berpada dengan apa yang rezeki telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla, dan bersedia untuk berangkat kepada hari yang kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ni para jemaah sekalian, persiapan untuk nak berangkat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla cukup tak cukup? Kalau tanya kita, kita rasa tak cukup. Tanya orang soleh pun dia kata tak cukup. Tetapi cukup tak cukup, memang tidak akan cukup. Tetapi yang menjadi persoalannya, adakah kita buat persiapan? Jawab dia, alhamdulillah para jemaah sekalian, orang yang istiqamah dengan salat fardu, berjamaah, zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang. Saya pun gembira tengok program masjid kita ni, lepas salat kita baca Quran. Tuan-tuan bayangkan tidak, kalau istiqamah satu muka satu pagi, kita ada tempoh untuk khatam. Tapi masalahnya kalau tak ada jadual hidup dalam Quran, bila agak-agak nak khatam, kita berkata wallahu alam. Ini di antara istiqamah.
Sebab itu para ulama mengatakan kita nak istiqamah dengan Quran ni jangan ambil masa yang susah. Cukup kita datang awal ke masjid, lepas azan kita solat 2 rakaat, kemudian di antara azan dengan iqamah tu ada 5 minit lagi, ada 6 minit lagi. Memadai. Kita baca Quran berapa muka surat, baca asar nanti baca lagi. Cukup tempoh. 1 hari 1 juzuk. Alhamdulillah. Ini dia panggil cara orang bertakwa. Orang tanya Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Sayyidina Umar, apa makna takwa?" Ma at-taqwa. Sayyidina Umar bagi satu analogi. Tuan-tuan menarik. Faqala maaf. Umar bin Khattab bertanya sahabat Ubay bin Ka'ab, seorang ulama hebat dalam bidang qiraat. Ubay kata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, pernahkah tidak tuan berjalan di atas jalan yang ada duri?" Kita berjalan ada duri. Umar kata, "Naam, biasa." Qala famaza fa'alt. Tuan buat apa? Buat macam mana nak berjalan atas duri? Dia kata, "Usyammiru ansaqi." Yang pertama sekali aku duduk tengok, jaga betih aku ni, takut tercakut duri. Dan bila aku berjalan, tengok ke tempat aku nak melangkah. Ada kalanya pergi setapak undur pula ke belakang, tengok duri tu besar, pusing ikut lain. Kenapa? Kerana bimbang takut tertusuk duri. Kata di Ubay, "Tilka at-taqwa." Itulah makna takwa. Maknanya mu jaga diri kamu daripada kena duri. Sekarang ni takwa yang betul-betul hakiki yang kita nak, iaitulah bagaimana kita nak jaga diri kita daripada disentuh oleh api neraka. Itu yang paling takut sekali, yang paling kita bimbang. Apabila disambar oleh api neraka, maka itulah sangat menakutkan. Dari sudut kepentingan takwa, maka orang yang bertakwa sentiasa mengintai-intai peluang ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Apa benda taat kita buat. Pintu-pintu ketaatan ini luas para jemaah, luas. Pernah satu pagi Nabi kita tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Siapa dia hari ni ziarah orang sakit?" Abu Bakar kata, "Saya." "Siapa dia puasa hari ni?" "Saya." "Siapa dia solat jenazah?" "Saya." "Siapa dia sedekah?" "Saya." Subhanallah. "Siapa dia solat?" Semua dia jawab belaka. Maka kata Nabi SAW, tidak terkumpul amalan-amalan soleh ni pada satu orang kecuali dia tu memang ahli syurga. Subhanallah. Artinya abwab al-khairat, pintu-pintu kebajikan itu sangat luas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih di mana kesesuaian kita. Ada orang ni Masya Allah tubuh tak kuat, tapi akaun gagah. Ada tak? Jadi kita beribadat dengan akaun kita, derma sana, infak sini, tengok orang miskin kat mana kita bantu. Ada orang yang Masya Allah nak makan pun tak cukup, tak ada duit, tapi dia punya kedrak, dia punya kekuatan tubuh dia kuat, maka dia bantu dengan cara. Subhanallah. Dinukilkan daripada Imam Malik rahimahullah, dia kata apa? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah Ta'ala bahagikan amalan orang itu sebagaimana dia bahagi rezeki. Ada orang rezeki dia luas, daripada mana? Daripada laut, jadi nelayan. Ada orang rezeki dia daripada hutan, pergi cari rotan, pergi cari hayawan. Ada orang yang Masya Allah rezeki dia pejabat. Masing-masing ada. Demikianlah juga amalan kita berbeza-beza. Ada orang yang suka benda ni, ada tak suka benda ni. Dari sudut amalan sunat, yang wajib tu semua kena sepakat belaka. Kerana itu anda tengok bila mari musim-musim banjir, musim apa ni, kita tengok saudara-saudara kita yang terlibat dengan NGO. Sehingga saya berkhutbah sewaktu banjir di tempat saya dulu, tengok NGO ni pelik-pelik dia punya cara dia orang bekerja. Saya kata manusia yang boleh ceburkan diri dalam kerja kebajikan adalah manusia ajaib. Dia tak minta duit, dia bagi duit dengan orang. Cuma dia collect duit dia, contohnya kita di masjid ni ambil duit bawa pergi. Tak ada allowance. Orang lain duk sibuk dengan apa ni, berapa gaji, berapa allowance, berapa tambang, berapa duit minyak, macam-macam. Maka kepentingan bila kita ada sifat takwa, orang ni akan mencari-cari peluang ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan dia sentiasa melihat halal haram. Depan mata dia ada dua, halal ke haram.
Kalau halal terus, kalau haram terus tinggal. Satu lagi dia panggil benda-benda yang syubhat. Itu dari sudut wara, maka kita akan tinggalkan benda-benda yang syubhat. Halal ke haram benda ni? Ada ulama kata halal, ada kata haram. Tinggalkan. Banyak lagi yang betul-betul halal. Alhamdulillah, dalam semua perkara kita boleh tengok bahawa itu kepentingan takwa, sebab dia menjadi benteng ataupun jalan bagaimana kita nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada maratibut taqwa ataupun martabat. Tingkatan takwa itu ada berapa jenis? Yang pertama, takwa nak menjauhkan diri daripada kekal dalam neraka. Apa bentuk dia? Iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid akan menyelamatkan manusia daripada kekal dalam neraka. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang mengakhiri hidup dia dengan kalimah la ilaha illallah, orang ini masuk syurga. Yang kedua, kita takwa darjah yang kedua, iaitulah orang yang menjaga diri dia daripada melakukan sebab-sebab yang boleh dicelup ke dalam neraka, wal iyazbillah, walaupun sedikit. Jangan kata ni, bila puak-puak Yahudi ni bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kami akan masuk neraka sekejap ya. Lepas tu kita keluar semula, lepas tu puak-puak mau mula masuk. Macam-macam dia punya teori-teori tak betul dia tu. Jadi kita orang Islam, orang yang tahu beratnya azab neraka ini, jangan cuba-cuba bermain-main dengan neraka. Kata ada setengah orang ni tak apa, kita masuk sekejap apa kita keluar balik. Ya ilaha illallah, tuan-tuan, kita penjara tak mau masuk kan, nak masuk neraka nak pula dah. Astagfirullah. Jadi jangan cuba-cuba. Orang yang cuba menjauhkan diri dia daripada disentuh oleh api neraka walaupun sekejap, itu dia panggil taraf yang kedua, makam yang kedua. Inilah yang biasanya kita kata bila kita bertakwa, mana kita jauhkan diri. Yang ketiga, ini darjat yang paling tinggi para jemaah sekalian, iaitulah orang yang menjaga dua perkara yang awal tadi, dan dia juga jaga diri dia daripada menyibukkan dirinya daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau rasa kawan-kawan panggil contohnya, mari kita malam ni pergi minum teh kat mana-mana, kita tanya selalu, lain pada minum teh tu apa program? Tak ada, kita sembang-sembang ya, mengantuk kita balik. Ada faedah ke tidak dalam sembang-sembang? Tak ada faedah. Mungkin faedah dunia pun tidak ada, sebab kita bukan nak bincang bab bisnes, kita nak sembang-sembang. Dalam akhirat lagi rasanya lagi payah nak dapat. Sebab bila sembang, mula-mula buah-buah cerita nakal aja dulu kan. Tapi akan ada ke tidak menyentuh, melanggar kehormatan diri orang? Akan ada ke tidak? Jarang tak ada. Paling tidak pun buat-buat lawaknya orang. Oh, dia tu gini, habis. Dan kita mula masuk pintu mengumpat, khalas, tak ada lagi lah sembang-sembang. Dia sudah menjadi aset besar untuk ke neraka, wal iyazbillah. Maka kita kata, aku tak mau pergi, sebab majlis itu tidak mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini darjat takwa yang paling tinggi para jemaah sekalian. Jadi darjat takwa yang tinggi apabila kita berfikir setiap perkataan kita nak kata ini memberi pulangan untuk akhirat ke tidak? Tak ada, berhenti. Karena itu saya tengok kita nak bertakwa di zaman sekarang. Di zaman kita hidup di zaman satu alam, dia panggil, dulu orang panggil alam dua ya, alam akhirat, alam dunia, alam akhirat. Sekarang ni satu lagi alam, dia panggil alam maya. Alam maya ni berat juga. Bila mari alam maya, timbul satu mazhab baru dalam dunia ni, dia panggil mazhab wasafi. Dah jadi ahli dah sini. Mazhab wasafi ni, Allahu Akbar, sedar tidur belum basuh muka lagi buka telefon dah, nak tengok dia punya grup apa cerita semalam. Subhanallah. Ini kalau tak kena cara sangat-sangat melara dan melekakan kita, bahkan mengundang dosa di hujung jari, kata orang.
sangat menggerunkan kita, sebab nak bertakwa di situ agak sukar. Masing-masing kawan meletakkan benda-benda yang bentah mari di mana. Kadang-kadang dia letak fitnah pada orang, ujung sekali dia tulis, betulkah? Subhanallah, awak belum pasti betul, kenapa disebarkan? Saya nak tanya siapa? Dalam grup itu satu kumpulan kita je nak tanya. Sama juga dengan kita duk sebarkan benda-benda yang tak benar. Kita jumpa hadis ya, ni hadis orang perempuan suka sangat ni hadis ni. Nah, oh dia kata jangan tulis deh, ada nak tulis dah. Dia kata siapa-siapa mana-mana orang perempuan yang beri minum air kepada suami, sekali buat air dia punya pahala lebih daripada setahun puasa sunat. Kena 5 gelas hari, 5 tahun puasa, mana perempuan tak suka? Tapi hadis tu hadis karut, dia panggil hadis palsu yang tak ada mari daripada Nabi SAW. Kita duk sebar, jangan. Kalau tak pasti benarnya, jangan disebarkan. Sebab kita bertakwa dengan tangan kita supaya kita tak campur dalam urusan-urusan begini. Maka kata itu di antara 3 peringkat takwa. Kita kalau boleh, tak boleh yang ketiga, boleh yang tahap yang kedua, alhamdulillah. Kita jagalah mengelakkan daripada dosa-dosa besar, jauh sama sekali. Para jemaah sekalian, dosa besar yang ada di depan kita ini sangat menakutkan. Sebab mudah nak buat. Orang yang duduk di masjid ni dengan ada kopiah atas kepala, dengan ada kain telekor ni, tak pergi dah tempat-tempat melompat tu kan, tak pergi dah. Kalau orang ada kata ada kepok malam ni, kepok apa? Pergi tak pergi? Dia kata awak ni tak kenal orang, aku ahli masjid. Tak pergi. Kalau orang ajak pergi ambil riba, tak nak ambil juga sebab haram. Tapi kadang-kadang bukan riba ni, dia panggil interest. Interest boleh. Skim cepat kaya tu, semua tu tidak patuh syariah. Mengikut skill apa ni, panel-panel syariah, mak tinggalkan. Jadi kita tengok rasuah pun tak ada juga di Malaysia ni. Yang adanya duit kopi, duit minyak. Ini semua kita boleh kesan perbuatan macam ni haram ke halal. Yang haram tu tinggal. Satu lagi benda-benda yang haram yang kita tak nampak sangat besar dosa dia, iaitulah dosa yang boleh dilakukan dalam masjid dan juga di luar masjid, iaitulah dosa mengumpat, mengata orang, memfitnah orang. Itu boleh dibuat di mana-mana, termasuk depan Kaabah. Tengah duduk i'tikaf depan Kaabah mengumpat orang boleh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita berpindah kepada tajuk at-taqwa fil Quran. Takwa di dalam Al-Quran. Berapa makna dia? Yang pertama sekali, takwa dengan makna khasyah, makna takut dan gerun kepada Allah. Allah kata wa iyaya fattaqun, hendaklah kamu akan kepada aku takut oleh kamu. Jangan kita berani nak lawan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, takwa dalam Quran dengan makna at-ta'ah wal ibadah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu hai orang beriman, bertakwa, artinya buatlah ketaatan. Yang ketiga, at-taqwa dengan makna jauhkan diri daripada dosa. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi. Maknanya dia takut dan dia jauhkan diri daripada dosa. Ini menunjukkan kepada kita makna-makna takwa itu sendiri, iaitulah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Yang paling tinggi sekali syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, melakukan perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh buat, dalam perkara ibadat kita buat, itu juga kita tinggalkan. Yang ketiga, menjauhkan diri daripada maksiat, benda-benda mungkar dan maksiat. Maka disitulah kita nampak ada manusia ni sekadar kata orang cukup makan. Saya jaga bab syirik, saya tak buat. Apa dia syirik? Pergi sembah berhala. Tak ada orang Islam pergi sembah berhala. Tapi kadang-kadang kepercayaan kita tu ada unsur-unsur tersebut. Contohnya bila kita rasa tak senang hati, kemana kita akan pergi? Pergi cari dukun-dukun, bomoh-bomoh yang boleh tahu benda gaib. Saya sendiri ni, kadang-kadang orang mari kat pondok, dia duduk kat tangga masjid, dia tak kenal apa kita. Dia kata nak gimana ni? Nak cari ustaz, dia kata. Ustaz sini, guru sini. Ada masalah apa? Masalahnya barang saya ni orang curi gini-gini, saya nak suruh ustaz tengok kat mana barang tu.
Kata kemah bila pula ustaz ni belajar benda gaib. Ini bomoh-bomoh dia boleh tahu. Jadi kita kena ingat, Nabi SAW larang mempercayai dukun-dukun bomoh. Ini satu benda yang dilarang. Siapa dia pergi jumpa kahin, orang yang mengaku benda gaib, pergi jumpa saja. Mana ada setengah orang itu, saya tak percaya, saya tanya je. Tuan-tuan, pergi tanya saja itu tidak diterima daripadanya solat 40 hari. Tanya saja. Kalau dia percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia sudah dikira kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ni mari masjid, lepas masjid turun daripada masjid nak balik rumah, berhenti rumah bomo. Berlaku tak berlaku? Saya pergi bomo patah nak urut. Urut tak ada masalah. Dia memang percayai benda-benda yang gaib tadi. Jadi alhamdulillah lah, benda-benda khurafat macam ni pihak kerajaan pun cepat-cepat dah. Kalau tidak mai belah kelapa lagi, mai belah timun, tembekai lagi, macam-macam di Malaysia ni. Ada benda belah kan. Agak benda tu tidaklah luas sangat. Maka derajat orang-orang yang bertakwa itu bukan sekadar nak bebaskan diri daripada neraka, tapi nak langsung tak nak disentuh oleh api neraka. Ada setengah orang ni kalau kita tanya dia, kenapa tak salat? Oh, dia kata saya Islam. Ingat dia lagi mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi maknya tak. Tutup auratnya tak mau. Kita kata iman apa macam tu? Jawabnya iman tu ada, tetapi penghayatan sebagai seorang muslim sudah kehilangan daripada dia. Maka itu yang sangat menakutkan kita. Ada orang yang Masya Allah tabarakallah, dia sudah yakin dia beriman, tapi dia tak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga satu kerugian dan tidak termasuk di dalam takwa yang disebutkan itu. Kata Syekh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Hasan Basri kata apa? Ma zalatit taqwa bil muttaqin. Takwa itu ada dalam jiwa orang-orang yang bertakwa bila? Sehingga mereka meninggalkan banyak benda-benda yang halal kerana takut terjebak dengan haram. Ini darjat tinggilah. Yang kita hari ini kalau boleh tinggal yang betul-betul haram, alhamdulillah. Kalau kita boleh tinggal yang benda-benda yang syubhat, kita kata alhamdulillah. Tapi ingat, jangan sampai peringkat was-was. Ada setengah orang ni was-was nak dia nak pergi rumah kawan kita, Pak Haji ahli masjid ajak rumah dia pergi siasat lagi. Pak Haji beli mana ayam ni? Ikan ni sedap ni 3 rasa, tapi ikan ni ambil kat mana? Subhanallah, itu dia panggil was-was. Kalau orang bagi macam ni rumah kita, kita kata balik awak pergi cari sendirilah, pergi bela ayam sendiri, pergi kain ikan sendiri. Apa susah macam ni? Itu dia panggil was-was, tak boleh. Maka kata di para ulama, bagaimana kita nak bertakwa? Bagaimana kita nak bertakwa? Tuan-tuan tanda di sini, iaitulah al-ilmu bil halali wal haram. Mesti kita kena ada ilmu mengetahui perkara halal dan perkara haram. Kalau tak ada ilmu, sukar. Kadang-kadang saya tak makan dah benda ni. Sebab apa? Sebab orang kata tak baik. Orang kata, awak kaji ke tidak? Tidak. Dah tanya dah pegawai-pegawai bagi halal? Tidak. Itu dia panggil was-was, rasa pandai seorang kita. Ini bahaya. Ada kalanya benda betul haram, tapi kita rasa tak haram. Saya rasa okey je. Duk main saya rasa kerja dia saya rasa. Cuma satu benda di Malaysia ni saya harap sangatlah tuan-tuan yang duduk di bahagian majlis bandaran ke bahagian pengguna ke, supaya nasihat perkara ini tidak disebarkan lagi di Malaysia. Iaitulah makanan, nama dia hot dog. Hot dog tu mana apa? Makan tak makan kita? Kalau sekali tu ambil gambar dengan dog, satu dunia bising. Kita gugurkan dia daripada AJK masjid. Tapi dia makan hot dog boleh juga. Kadang-kadang lepas ceramah ni ustaz, ni hot dog sedap ni. Lepas kau ustaz punya jamu juga. Kan agak. Masjid ni dak lah. Tengok. Walaupun nama itu nama yang menjijikkan, tapi orang makan sebab dah jadi macam satu benda yang tidak bersalah kita. Jadi kita kena ingat, dengan ilmu yang boleh membezakan di antara yang halal yang haram, satu perkara, boleh membezakan di antara perkara-perkara yang boleh dibuat dan tak boleh buat. Kita ni bab halal haram bukan dalam bab makan minum saja. Kita saya ni jaga betul-betul bab makan minum.
ayam kita pastikan Pak Haji sembelih sendiri, saya tengok dia sembelih, baca bismillah kuat. Satu lagi dalam masalah takwa kita ni, duit tu sumber tu mari daripada mana? Sumber makanan tu satu, sumber makanan kita, sumber duit tu mari daripada mana? Maka itu kata di para ulama, kalau kamu tak pandai bertakwa, maka kamu akan terjebak dengan benda-benda tadi. Kita mungkin kita ambil riba, kita kata tak riba. Kita meninggalkan benda-benda yang betul-betul halal, kita kata tak halal. Dan juga kadang-kadang kita pergi buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Dan di antara perkara yang penting dalam masalah takwa ini, iaitulah mengenali dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Sebab kita kata dosa kecil itu habis, tak apa, sekali ambil wuduk habis. Nabi SAW sebut dalam hadis, iyyakum muhaqqaratiz dzunub. Nabi kata, aku bagi amaran kepada kamu daripada memandang remeh kepada dosa. Sebab apa para jemaah? Kita kena ingat, dosa dari sudut fiqhnya ada dua. Satu dipanggil dosa besar, satu lagi dosa kecil. Dari sudut pembahagian hukum, dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dia tulis sebuah kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dalam kitab ini, dalam versi naskah yang sahih daripada Az-Zahabi, ada 76 dosa besar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dalam fiqh Syafi'i, dia tulis kitab Az-Zawajir an Ikhtirafil Kabair, jerkahan ataupun larangan daripada menghampiri dosa-dosa besar. Dalam kitab ini tuan-tuan, dia telah menyeraikan 400 dosa. Baik, mungkin kitab-kitab dosa besar ni tuan-tuan boleh tengok, boleh baca, ataupun ustaz-ustaz kita kuliah di sini. Saya sendiri sudah buat beberapa puluh siri kuliah, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari Abu Anas, tulis tajuk dia dosa besar. Nasallallahu alaihi. Tetapi kata di para ulama, jangan lupa bila kita bincang tentang pembahagian dosa besar, dosa kecil, yang penting bagi kita orang bertakwa ini, kita kena tengok siapa yang kita berdosa itu dengan siapa. Berdosa dengan siapa? Saya buat dosa kecil ni, tapi dosa untuk siapa? Dosa dengan Allah. Maka bila kita derhaka kepada Allah Ta'ala, lama-lama yang kecil jadi besar. Sebagaimana kata di para ahli syair, la tahqiranna minaz dzunubi saghirah, mu jangan pandang remeh kepada dosa-dosa yang kecil. Inna saghira gadan ya'udu kabiran, sebab dosa-dosa yang kecil itu esok akan jadi besar. Kita tengok hari ni hujan. Hujan ni kalau setitih dia tak ada apa, pokok bunga pun tak senyum. Nah, tapi kalau dah banyak, banjir dia. Kita minta selamatlah tuan-tuan dan puan-puan, banyak doa pada Allah Azza wa Jalla. Ramalan-ramalan yang disebarkan, tak tahulah betul ke tidaknya, memang akan menunjukkan bahawa hujan akan berlaku entah di mana, tak tahu bila. Tiba-tiba tengok gambar, banjir sini, banjir sini. Tak tahu nak kata dah sekarang ni. Itu salah satu daripada tanda kiamat. Salah satu daripada tanda kiamat, hujan turun banyak tapi tidak membawa rahmat kepada kita. Bukan lagi hujan rahmat. Hujan turun orang takut. Banjir, jam jalan, itu biasa. Mazhab dia dah. Nah, bila hujan turun, jalan pun jam. Subhanallah. Maka kedudukan takwa di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi seorang Muslim, kita kena ingat takwa itu kedudukannya sangat tinggi. Dia menjadi peringatan, wasiat Allah Ta'ala kepada nabi-nabi yang dahulu dan semua umat-umat. Dalam suratun Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا. Allah kata, sesungguhnya kami telah beri wasiat kepada siapa? Allazina utul kitaba min qablikum, kepada orang-orang yang dapat kitab dulu pada kamu, Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain suhuf. Wa iyyakum, dan pada kamu hai pengikut Al-Quran, apa dia wasiat? Anittaqullah, hendaklah kamu semua takwa, takut pada Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat nama dia Muaz. Muaz ni siapa dia tuan-tuan? Muaz bin Jabal. Kalau rajin cari dia punya sejarah hidup Muaz. Orang yang Masya Allah Tabarakallah,
Pernah Nabi pegang tangan dia. Nabi kata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbak. Subhanallah. Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata, ya Muaz, demi Allah aku sayang kepada kamu. Tuan-tuan bayangkan Nabi kata kepada sahabat. Kemudian Nabi ajar kepada Muaz, ya Muaz, kamu jangan tinggal setiap kali lepas salat, Allahumma inni as'aluka a'inni, yang doa Muaz tu, inni la uhibbuka ya Muaz, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan doa tu kita minta, a'inni ala zikrika, minta Allah Ta'ala bantu kita untuk nak berzikir, wa syukrika, minta untuk nak bersyukur, wa husni ibadatik, dan minta kita ni beribadat dengan cara yang baik. Apa dia Nabi kita pesan kepada Muaz? Satu lagi pesanan kepada Muaz, ketika Nabi nak hantar Muaz jadi gubernur, jadi qadi ke Yaman, Nabi kata, ya Muaz, ittaqillah haitsu ma kunt. Hei Muaz, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Sebab dia nak pergi jauh. Yaman dengan Madinah dulu jauh lah jarak. Sekarang ni nak naik kapal terbang 2-3 jam sampai kan. Muaz, di mana kamu berada, kamu bertakwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah benda-benda tak baik yang kamu buat, cover dengan benda baik yang akan menghapuskan kesalahan kamu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berakhlak dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan kena ingat, dalam hadis ini Nabi kata atbi'is sayyi'ah. Dalam Quran Allah Ta'ala bezakan di antara zunub dengan sayyi'ah. Allahumma ighfir zunubana, ini tanda ni, wa kaffir sayyi'atina, ya Allah hapuskan dosa-dosa kami, dan kafarah, hapuskan, padamkan kesalahan kami. Maka kata ulama tadabbur Al-Quran, dia kata zunub itu dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah, alhamdulillah tuan-tuan, masuk ambil wuduk, kita solat, taubat, kita berdoa, ya Allah, Allah maghfirli, dengan hati ikhlas, Allah hapuskan dosa. Tapi sayyiat, kesalahan awak dengan orang tak cukup dengan air mata. Oh, saya pergi taubat di Mekah, tak jadi. Sebab bila kita zalim pada orang, kena hantar balik barang dia. Bila zalim pada orang, kita kena hantar balik barang dia, bukan hanya sekadar suka-suka pergi ambil barang orang, lepas tu kita lepas gitu saja. Tak boleh. Itu pesanan-pesanan Nabi kepada Allah, kepada para sahabat begitu banyak sekali, para jemaah sekalian. Kemudian kita tengok apakah takwa itu kebaikannya apa? Jawab dianya, takwa itu sebaik-baik pakaian. Apanya sebaik-baik amalan. Kan orang duk baca dalam Quran, walibasut taqwa, pakaian takwa. Kita ingat pakaian takwa tu baju, pergi beli baju yang tak gosok, singkatnya punya kain, kata apa ni? Takwa. Bukan lagu tu. Takwa ni kata para ulama, zibasut taqwa artinya al-amalus salih, amalan-amalan kita yang salih, perangai yang baik, ilmu yang betul, itu dia yang menakutkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu namanya libasut taqwa. Yang kedua, takwa itu sebaik-baik bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Yang ketiga, takwa menjadi neraca timbangan berat tak berat orang tu di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran Tuhan sebut, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi kamu di sisi Allah Ta'ala, maka orang yang paling hampir dia dengan Allah, yang orang paling takwa. Kita pergi kepada bagaimana kita nak menjadi orang bertakwa. Kita sebut secara ringkas-ringkas tuan-tuan. Yang pertama sekali, kita hendaklah menyayangi Allah lebih daripada sayang benda lain. Maksud dianya, kalau bertembung di antara hak Allah dengan hak nafsu, ketepikan hak nafsu. Kita kata Tuhan larang, macam mana aku nak buat? Berhenti sekata. Yang kedua, hendaklah kita sentiasa menjiwai, merasai muraqabah. Apa dia muraqabah? Allah Ta'ala perhati kepada kita. Ini saya kata kalau kita nak buat kursus pemantapan akidah. Sekarang ni kalau buat kursus pemantap akidah,
lebih kepada masalah dia sebut tentang kumpulan tu kumpulan ni, akhir kali bukan mantak, kelahi pula orang. Yang kita nak mantap akidah ni, macam mana kita nak pasak dalam jiwa kita perasaan menjiwai sifat Allah. Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Kalau ada tiga ni, maka perasaan muraqabah duduk di hati. Tuan-tuan tak mampu nak buat maksiat. Ada orang tak ada orang? Tak ada. Mari kita mengumpat sikit. Allah mendengar. Tak boleh mengumpat. Ada orang? Tak ada. Tak ada. CCTV? Tak ada. Saya nak bagi rasuah dengan awak. Boleh tak boleh? Tak boleh. Allah Ta'ala melihat. Semua benda kita nak buat, kira ada perasaan Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Tuan-tuan, itulah dia panggil muraqabah. Yang ketiga, kita mengetahui buruknya akibat maksiat. Siapa dia buat maksiat, buruk akibat. Paling menakutkan kita, iaitulah mati bukan di atas husnul khatimah. Nasallallahu salamah. Yang keempat, kamu kena belajar bagaimana kita nak menguruskan hawa nafsu kita. Kalau nafsu hilang tak boleh, tapi menguruskan nafsu itu penting. Kerana itulah masyhur daripada kata-kata Imam Syafi'i. Kalau belum tulis kat masjid ni, kena tulis. Dia kata nafsuka, Syafi'i kata, nafsu kamu ni, kalau kamu tak sibuk dia dengan benda baik, syagalatka bil batil, dia akan sibukkan abuk dengan benda batil. Kita tak ada kerja, kosong, dia akan bagi benda batil. Tapi kalau kita sibukkan dia, pagi ni ada kuliah subuh, ada salat subuh berjamaah, lepas tu kuliah duha, lepas tu zuhur, kemudian sibuk kita. Jadi nafsu ni yang jahat pun tak sempat nak kontrol kita, insya-Allah. Yang kelima, kita kena belajar, kena peka dengan tipu daya syaitan dan was-was. Syaitan akan mari mengikut jalan yang benar, dia tak masuk ikut lorong no entry. Tuan-tuan kena ingat, syaitan dia tak masuk lorong no entry. Orang yang duduk di masjid, dia masuk lorong masjid. Dia tak mari bisik, malam ni kita ada pesta, ada apa ni, penyanyi ada, orang tak pergi. Malam ni kita ada Oktoberfest. Apa dia Oktoberfest kah? Hak jenis geng-geng nak mabuk ni, dia tak mari sini, dia pergi lain. Hak atas masjid ni mari, awak lah pukul berapa mari tadi masjid? 4:30. Awak lah orang yang paling takwa, orang yang paling warak dalam masjid ni. Kita pun bangga lalu. So dia masuk lorong riak, lorong takabur, lorong sum'ah. Apa makna sum'ah? Nak tunjuk pada orang kita baik. Mari pukul 4 pagi check in di Facebook, alhamdulillah saya orang pertama ke masjid pagi ni. Apa punya syaitan pun like lalu kat bawah. Betul awak orang paling. Jadi kadang-kadang kita buat benda ibadat tak, tunjuk orang, Allah alhamdulillah saya baru sudah tawaf depan Kaabah dan selesai menangis di Multazam. Tulis di wall Facebook. Apa kita ni macam tak percaya dengan apa yang telah itu dipanggil lorong syaitan. Kena ingat, nanti kita akan buat nanti sifat lorong dia panggil talbisu iblis, belitan iblis kepada ahli ibadat, banyak sekali. Maka itu di antara jalan-jalan kita nak menjadi orang bertakwa, iaitulah dengan jalan al-ilmu, menuntut ilmu, dan kita mesti mu'alajah, sentiasa ubati hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Maka di antara sifat-sifat orang yang muttaqin itu, iaitulah orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang gaib. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa, pemaaf sifatnya. Orang buat baik tak kita syukur, orang buat tak baik kita maafkan dia. Yang ketiga, mereka tidak melakukan dosa-dosa besar dan juga menjauhkan diri daripada dosa-dosa kecil, tidak berterusan dosa kecil. Yang keempat, orang yang bertakwa iaitulah orang yang sentiasa bercakap benar dalam perkataan dia, dalam janji dia, tak ada bohong-bohong, tak ada. Yang kelima, orang yang bertakwa iaitulah orang yang membesarkan syiar agama Allah. Allah Ta'ala di antara syiar kita ni salatul jamaah, syiar. Di antara syiar kita ni menjaga tuntutan agama. Yang keenam, bersifat adil di dalam tindakan kita. Sama ada kita nak dalam undang-undang ke dalam tuduhan ke, kena buat. Yang ketujuh, orang yang bertakwa iaitulah orang yang mengikuti jalan para nabi dan para salihin.
Yang ke-8, orang yang bertakwa iaitulah orang yang meninggalkan benda-benda yang meragukan dia. Benda-benda ragu kita tinggal. Makan minum ke, dalam amalan ke, dalam perbuatan ke, maka semua itu iaitulah 8 perkara sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian saya sebut yang terakhir sekali, kesan dan faedah takwa itu ada beberapa perkara. Yang pertama, dengan sifat takwa akan hilangnya kesempitan hidup. Kita akan murah rezeki. Yang kedua, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang ketiga, siapa yang bertakwa, Allah Ta'ala akan beri kepada dia ilmu yang bermanfaat. Sekarang ni tuan-tuan, kita banyak tak banyak ilmu, banyak belajar, tapi macam tak bermanfaat. Ustaz sedap tuduh kita. Kita belajar banyak dia ilmu kelebihan solat sunat. Bertambah ke tidak solat sunat kita? Kau duk tahu tu juga. Ilmu bab kelebihan puasa sunat, bertambah ke tidak bilangan hari puasa? Tak bertambah. Itu dia panggil ilmu sekadar maklumat tapi tidak memberi manfaat. Ini takut kita. Yang keempat, iaitulah al-basirah. Allah Ta'ala cerahkan mata hati kita. Cerahkan mata hati kita sehingga boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil. Yang kelima, orang yang bertakwa disayangi oleh Allah dan juga oleh malaikat dan juga disayangi oleh manusia. Yang keenam, Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada orang yang bertakwa. Yang ketujuh, hidupnya berkat dalam harta bendanya, dalam keluarganya. Harta tak banyak tapi hidup senang. Anak tak ramai tapi bahagia. Tengok, ada setengah orang ni anak 12, seorang pun tak tanya khabar mak, duduk seorang kat kampung. Yang ke-8, kita akan dapat khabar gembira bila nak mati, malaikat akan mari. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. masya-Allah. Yang ke-9, orang bertakwa akan dipelihara daripada musuh-musuhnya. Yang ke-10, Allah Ta'ala jaga keluarga kita, harta benda kita, sebagaimana berlaku kepada Ashabul Kahfi. Ingat tak dalam surah Kahfi, 2 orang kanak-kanak yatim. Siapa dia pergi jaga harta dia? Khidir dengan Nabi Musa AS. Kata di ulama, wa kana abuhuma salihah. Ulama tafsir kata abuhuma di situ datuk dia yang ke-7. Tengok, cucu dia Tuhan jaga. Yang ke-11, menjadi sebab qabulul amal, Allah Ta'ala terima amalan kita. Yang ke-12, kelepasan daripada azab di dunia. Yang ke-13, Allah Ta'ala berikan kepada kita halawah, rasa kemanisan beribadat kepada Allah SWT. Dan yang ke-14, yang paling tinggi darjat, iaitulah kita akan dapat mardatillah, keredaan Allah SWT. Itulah 14 kelebihan bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Jadi sekian setakat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.